yang dia orang minta tu macam-macam. Saya bukan setuju pun dengan semua yang mereka minta. Cuma kebebasan akademik bukan isu pembangkang. Kebebasan akademik adalah isu yang memang wajar dibincangkan dalam dunia akademik. Di mana-mana pun orang bercakap tentang kebebasan akademik, dia back to back. Kebebasan akademik dan autonomi universiti adalah dua benda yang sentiasa menjadi perbincangan di mana-mana dunia, di mana-mana negara sekalipun. Dan soal kebebasan akademik ini soal yang dianggap sakral di universiti. Cuma kita kena melihat makna kebebasan akademik itu. Pada saya, kebebasan akademik ialah bagi seorang contohnya seorang pensyarah, dia mempunyai wibawa untuk membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan ilmu selagi dia tidak menyalahi undang-undang yang ada. Tapi soal kebebasan akademik yang ada kaitan dengan autonomi universiti itu sangat luas. Sebagai contoh, autonomi bukan hanya daripada kerajaan, autonomi juga daripada dunia perniagaan. Kalau di Amerika Syarikat ada sebuah buku yang ditulis oleh Henry Giroux, tajuk dia ialah Universities in Chains. Di situ dia mengkritik bagaimana universiti tidak autonomous sifatnya daripada kawalan ataupun daripada dana kerajaan ataupun ikut cakap kerajaan dalam kajian-kajian yang bersifat military. Ini post Second World War punya story. So, Henry Giroux mencadangkan bahawa autonomi universiti itu juga bermaksud autonomi daripada kerajaan. Seorang lagi, nama dia Derek Bob. Dia ni 15 tahun menjadi Presiden Universiti Harvard. Dia menulis buku yang berjudul Universities in the Marketplace. Di situ dia mengkritik universiti-universiti yang tidak menjaga autonominya daripada pengaruh dunia perniagaan semata-mata kerana dunia perniagaan memberikan dana untuk R&D. So, autonomi itu harus autonomi dari kerajaan dan juga autonomi daripada perniagaan. So, there must be balance. UNESCO ada satu recommendation on academic freedom and university autonomy pada tahun 1997. It's quite a comprehensive write-up tentang isu-isu yang sesuai ataupun isu-isu yang dianggap fundamental dari segi kebebasan akademik. Soalnya sekarang ialah let me put it this way. Ada orang kata ada masanya apa ni Saifuddin ini bincang isu-isu yang dimainkan oleh pembangkang. Saya kata, apa dia isu-isu yang dimainkan oleh pembangkang? Dalam demokrasi, tidak ada isu dimiliki oleh mana-mana pihak. Isu itu ada di hadapan untuk you champion. To me, UMNO and Barisan Nasional must champion democratic issues. Kebebasan akademik is a valid democratic issue, is a valid academic issue yang kita kena champion. Kenapa dibenarkan orang lain yang champion? We should champion it. Why are we quiet on these are fundamental issues? Why are we not talking about it? So we have to talk about it. We have to champion it. Tapi dengan cara kita. Again example. Ini pengalaman zaman Dr. Mahathir. Kalau kita lihat pada pertengahan 70-an sehinggalah akhir 70-an awal 80-an berlaku satu fenomena yang dipanggil arus kebangkitan Islam. Orang associate ni dengan Anwar. Saya kata no, tak ada kena dengan Anwar. Anwar seize the moment. Sebab arus kebangkitan Islam ini berlaku di Iran, berlaku di Afghanistan, di India dengan Student Islamic Movement, di Pakistan dengan Shakra Jamiah Islami, di Bangladesh dengan Shakra Shibir, HMI, KII, Muhammadiyah di Indonesia, Selatan Fatani, Selatan Filipin, Singapura,
Malaysia benda ni berlaku. Tetapi Dr. Mahathir tidak mengambil sikap, biarlah mereka saja bincang kebangkitan Islam. Apa yang Dr. Mahathir buat ialah redefine arus kebangkitan Islam itu yang sesuai dengan kita. Sebab itu ada dasar penerapan nilai-nilai Islam. So you don't just let pass champion Islamic struggle, but UMNO and Barisan Nasional also champion Islamic struggle. Dan apabila pilihan raya 81, pilihan raya umum 81, Mahathir, of course lah orang kata kudeta dia ialah apabila dia manage to bring Anwar, but that's the political story. The Islamic story, naratif Islamnya ialah apabila Mahathir mengumumkan dua projek besar sebelum pilihan raya itu, yakni penubuhan Universiti Islam dan Bank Islam. That was redefining the Islamic revivalism to suit our condition and our situation. Dan ini yang saya lihat Datuk Najib lakukan sekarang. If you listen to Datuk Najib punya speeches, he keep on saying apa dia new realities itu. Saya gunakan dua bulatan sebagai analogi. Satu ialah bulatan pertama. Dalam bulatan pertama itu, rakyat Malaysia walaupun berbeza politik, berbeza macam-macam, tetapi dia punya cara hidup itu agak konvensional, dia agak sama. Kalau dia pembangkang pun dia hidup dia lebih kurang begitu, kalau dia kerajaan pun hidup dia lebih kurang begitu. Ya, kita dah biasa dah, kita boleh bayangkan bulatan yang pertama itu. Kalau saya bagi contoh wakil rakyat, dalam bulatan pertama, expectation mereka kepada saya sebagai ahli parlimen Temerloh ialah selalu balik Temerloh, rapat dengan mereka, selalu begitu, ya, like pegawai kebajikan masyarakat. Tapi realiti baru yang selalu Datuk Najib sebutkan pada saya itu ialah dalam bulatan kedua. Dalam bulatan kedua itu ada tiga realiti baru. Yang pertama ialah new media. Dalam bulatan pertama, orang guna new media tapi hanya sebagai tools of communication. Dalam bulatan kedua, orang guna new media as a lifestyle. It's a real lifestyle already. Ya? Yang kedua ialah a new social consciousness, satu kesedaran baru sosial. Orang bulatan pertama, dia ada tuduh contohnya orang bulatan kedua ni less patriotic. Sebenarnya orang dalam bulatan kedua bukan less patriotic, tapi dia telah define patriotism itu yang sesuai dengan dia. Kalau saya bagi contoh lagu, dalam bulatan pertama, lagu patriotic dia mesti rentak march. Dalam transisi lahir lagu Ella, Standing in the Ice, dan lagu-lagu M. Nasir. Tapi dalam bulatan kedua, contoh lagunya lah Ultimate, Kota Rayaku, Malaysian Boy, dan Selamanya Harimau Melaya, atau lagu Pelajar-Pelajar Lingkup Wing. That's patriotic song, but it's not much. Itu dalam bulatan kedua. The third new reality dalam bulatan kedua ialah transformasi demokrasi, di mana demokrasi bukan hanya pilihan raya tetapi participation. So orang muda dan civil society ini yang saya selalu kata, mereka nak suara, mereka nak suaranya didengar, mereka nak peranannya diiktiraf, mereka nak supaya isunya address, ditangani dengan cara yang sesuai dengan dia. And kalau saya kembali kepada yang awal tadi saya kata, inovasi demokrasi. Ketiga-tiga perkara ini jarang berlaku dalam sejarah manusia. Apabila berlaku dua tiga new reality serentak dan saling kuat menguat antara satu sama lain. It doesn't happen every year, it doesn't happen every decade. Sesekali yang dia berlaku. Saya katakan dia berlaku pada tahun 70-an, kebangkitan Islam. Sekarang dia berlaku pada saya ingat hujung 80-an, 90-an dan sampai sekarang ini. 80-an, 90-an dan sekarang ini. This the new media, the new social consciousness. Dulu
you mesti tubuh persatuan, dan persatuan itu kena daftar bawa ROS dan ROC. Sekarang you tak perlu tubuh persatuan because you ada groupings online dan you jadi ahli persatuan, ratusan persatuan by the click of the mouse, because you are linked to all kinds of groupings, sama ada Facebook dan sebagainya. That's the new reality. So there's no point you mengharamkan benda yang belum berdaftar. That's why I came to my story tadi, because in the first place dia tak perlu daftar in the first place, kecuali dia buat haram, then you haramkan. Now ketiga-tiga new reality ni pada saya dia berlaku sekaligus sehingga menjadi fenomena kereta api. Saya kata kereta api berjalan. Choice yang ada pada kita ialah macam Dr. Mahathir dulu. Masa itu pun berlaku kereta api dan Mahathir decide untuk mengempelai kereta api. So this is also what Datuk Najib is trying to do. Kereta api itu bergerak and he has 4 choices. First choice, naik kereta api, pandu kereta api. That's what transformation is all about. Choice kedua, lambat. Kalau lambat, jadi penumpang. Choice ketiga, lagi lambat. Lagi lambat, miss the train. Choice keempat, stop the train. That is suicidal. Mati kena gelik dengan kereta api. These are the new changes that is happening, and because of that, we have to look at things differently. This is what Datuk Najib is trying to do. Can you imagine? Macam mana boleh dalam satu ucapan Hari Malaysia Datuk Najib boleh kata masuk ISA walaupun diganti dengan baru, tamatkan emergency ordinance, dia janji akan bagi more freedom for the press, dan tak lama lepas tu dia kata nak pindah auto. We didn't expect it. Saya pun tak expect benda tu berlaku. But I think he see it. He see the aeroplane. He see the train moving, and he wants to man the train. Or maybe he sees an aeroplane and he wants to pilot the aeroplane. Or he sees an aerospace and he wants to be the astronaut yang bawa kaya tu. So this is a great transition that is happening. Dan bila transisi berlaku, hiccups macam ni memang berlaku. Hiccups will happen. Ada orang tanya saya, Den, belum pindah auku lagi dah jadi macam Adam. Saya kata, kalau you ketatkan auku pun, kalau Adam nak berlaku, dia berlaku juga. Apa yang berlaku di Arab ialah you ketatkan semua benda, dia berlaku macam itu. When there is no space, people will create the space. I think what PM is trying to do is to create the space in the most harmonious manner. Soal ada Adam ke, soal ada Safwan ke, that can happen anywhere. Kalau tidak zaman Nabi, takkan, kalau macam tu zaman Nabi semua orang masuk Islam, dan bila Nabi wafat saja tak adalah Nabi palsu kan. But that doesn't mean we have to stop dakwah Islam. The work has to go on.